Alright. Baik, kita lihat ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ciri-ciri maksudnya sifat-sifat, karakter dia. Apakah sifat-sifat Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini? Iaitu, kalau kita lihat jawatan kuasa kerja tadi, telah mengambil masa 5 bulan untuk menyelesaikan kerja merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. So, pada 20 November 1946, rangka perjanjian persekutuan tersebut telah dibentangkan dalam persidangan yang dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, wakil British dan juga wakil UMNO. So, kita tahulah ini bermakna jawatan kuasa kerja lah. So, apakah ciri-cirinya? Inilah ciri-cirinya. Yang pertama, dari sudut pentadbiran. So, dari sudut pentadbiran, persekutuan yang nak ditubuhkan ini, Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini, persekutuan ini akan dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Kan? Jadi ini cikgu rasa tak perlu cikgu nak huraikan negeri-negeri Selat itu sebab sepatutnya kamu dah tahu. Yang mana satu negeri-negeri Selat dan yang mana satu negeri-negeri Melayu. Dan juga Singapura. Kita tahu Singapura adalah salah satu negeri-negeri Selat. So negeri Selat sebenarnya ada 3. Tetapi Singapura tak join sebab Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Dan kalau kita lihat, kerajaan persekutuan akan diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi British. Cikgu macam lag lag ke? Ada sesiapa lag? Lag tak? Tak lag. Okey, baik. Mungkin sikit-sikit lah. Tak ada? Okey, baik. Davian, terima kasih. Baik, bukan Singapura merdeka dengan kita ke? Tak. Singapura memang merdeka, tetapi merdeka dengan kita, tetapi pada tahun 1963. So, dia tak masuk Malaysia sampai tahun 1963 ya. Itu tak apa. Itu nanti kita akan bincangkan kemudian. Kerajaan persekutuan diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif, dan kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal apa? Keuangan serta hal-hal lain yang mempunyai kepentingan bersama, dan ditubuhkan 2 majlis. Majlis Mesyuarat Persekutuan dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Ditubuhkan bagi membantu pesuruhjaya tinggi British. Dan kalau kita lihat, Majlis Mesyuarat Persekutuan ini mengandungi ahli rasmi dan ahli tidak rasmi. Ahli tidak rasmi pada peringkat permulaan akan dilantik oleh pesuruhjaya tinggi, dan ahli Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai kaum. Mungkin kamu macam blur-blur je kan? Senang cerita macam inilah. Dari sudut pentadbiran, 9 buah negeri Melayu, 2 negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka, join membentuk persekutuan. Kerajaan persekutuan pula tu, ketua dia adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Sebab Persekutuan Tanah Melayu 1948 masih lagi di bawah pentadbiran British. Kita belum merdeka. Belum. Ya, masih lagi di bawah British ya. Dan kerajaan persekutuan tu yang ditubuhkan itu akan bertanggungjawab dalam hal kewangan dan juga kepentingan bersama. Ditubuhkan 2 majlis, Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan. Baik, Majlis Mesyuarat Persekutuan ini sebenarnya adalah majlis yang terdiri daripada sekumpulan pegawai-pegawai yang akan menjalankan hal-hal pentadbiran. Hal-hal pentadbiran seperti seorang pegawai jaga bahagian kesihatan, seorang pegawai jaga bahagian pendidikan, seorang pegawai jaga bahagian ekonomi. So itu Majlis Mesyuarat Persekutuan. Dan yang satu lagi, Majlis Perundangan pula adalah terdiri daripada pegawai-pegawai juga, yang mana mereka ini akan menggubal undang-undang. Sebab itu dipanggil Majlis Perundangan.
Kenapa dipanggil perundangan? Kerana majlis ini yang akan buat undang-undang. Segala undang-undang dalam kerajaan persekutuan. So, boleh faham kenapa ada dua majlis. Okey, majlis mesyuarat dan majlis perundangan. So, itu dia. Sebab cikgu tak nak kamu hafal membuta tuli. Cikgu nak kamu faham kenapa ada dua. Majlis mesyuarat tu adalah sekumpulan pegawai yang akan menjalankan pentadbiran. Yang perundangan adalah sekumpulan pegawai yang akan berbincang untuk menggubal undang-undang. Menggubal ni maksudnya membuat undang-undang. So, itu di bahagian pentadbiran. Right. Baik. Kemudian bagaimana dengan kuasa Raja-Raja Melayu? Okey. Ada satu lagi majlis. Tadi kita dah tengok majlis mesyuarat, majlis perundangan. Rupanya ada satu lagi, majlis raja-raja. So, majlis raja-raja dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara-perkara tertentu. So, bagi peringkat negeri, okay, Sultan akan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Baik, faham ke tak faham ni? Faham tak ayat yang nombor 2 tu? Bagi peringkat negeri pula, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Okey. Baik, tak kan? Dia gini. Baik, dia gini. Korang tengok betul-betul. Kalau tulis memang tak faham, so cikgu kena lukis. Rang undang-undang tu apa cikgu? Okey. Bagus. Okey. Bagus. Okey, Hafizah, cikgu akan tuliskan. Dia begini. Okey, pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948 dia macam ni. Okey, so pentadbiran PTM 1948. Baik, paling tinggi siapa? Pesuruhjaya tinggi. Okey. Okey, iaitu kalau kita lihat okey, kejap. Okey, kita adu balik. Okey, paling tinggi ialah Pesuruhjaya tinggi British. Okey, so seorang pegawai tu dan dia akan dibantu oleh majlis mesyuarat dan satu lagi iaitu majlis perundangan. Okey, perundangan. Okey. Dan kemudian ada satu lagi dia akan dibantu juga oleh dibantu juga di tepi sebagai penasihat. Sinilah. Okey, iaitu majlis raja-raja. Okey. So kalau kita nak lihat macam mana dia punya bentuk dia sebenarnya begini. Okey, ini Pesuruhjaya Tinggi British, kemudian dibantu oleh majlis mesyuarat dan juga majlis perundangan persekutuan dan dibantu oleh majlis raja-raja. So kalau kita lihat kedua-dua ini majlis mesyuarat dengan majlis perundangan akan report kepada Pesuruhjaya Tinggi British. Manakala majlis raja-raja dia akan membantu dalam hal-hal tertentu kepada Pesuruhjaya Tinggi British. Ada macam tu. Baik. Yang ini sebenarnya adalah pentadbiran di peringkat mana? Ini semua di peringkat kerajaan persekutuan. Ini kerajaan persekutuan. Iaitu persekutuan apa? Persekutuan Tanah Melayu 1948. Itu peringkat kerajaan. Kita faham bahawa kerajaan persekutuan, okey, setiap negeri dia ada kerajaan. So, setiap negeri ada kerajaan iaitu kerajaan apa? Kerajaan negeri. Kerajaan negeri di peringkat kerajaan negeri pula, okey, yang paling tinggi ialah Sultan. Sultan. Dan kemudian dia dibantu oleh Dewan Perundangan Negeri. Di mana Dewan Perundangan Negeri akan buat undang-undang. Dewan Perundangan Negeri akan buat undang-undang dan kemudian undang-undang itu dia akan report kepada Sultan.
So dia akan report kepada sultan. Macam tu. So yang ini adalah di peringkat mana? Ini adalah peringkat kerajaan negeri. Nampak tak ni? Ini kerajaan negeri, ini kerajaan persekutuan. Baik, sekarang boleh faham? Sekarang boleh faham dia punya susun atur Sekarang boleh faham? Okey, so sekarang ni ada yang bertanya, rang undang-undang tu apa cikgu? Baik. Rang undang-undang, okey, rang undang-undang sebenarnya adalah okey, iaitu undang-undang yang dicadangkan. Okey, rang undang-undang bermaksud undang-undang yang dicadangkan. So, untuk undang-undang yang dicadangkan, itu dipanggil rang undang-undang. So, dia akan melalui proses apa? Iaitu proses penilaian, okey, dan kemudian dia kena melalui juga proses apa? Proses persetujuan daripada sultan. Okey, dan persetujuan daripada sultan. Bila dah setuju, sultan dah setuju, barulah rang undang-undang tu jadi apa? Jadi undang-undang. Jadi perkataan rang tu dah tak ada. Nampak tak? Perkataan rang tu dah tak ada. So, itu perbezaan dia. Rang undang-undang adalah undang-undang yang dicadangkan. So, perlu melalui proses penilaian dan persetujuan sultan. Dan kemudian bila sultan dah setuju, rang undang-undang tadi akan menjadi undang-undang yang diamalkan, yang ditetapkan dalam negeri tersebut. So, itu yang dikatakan sebagai rang undang-undang, proses dia. Proses penilaian dan kemudian menjadi undang-undang. Nampak? Jadi rang tu ialah rangka lah. Rang tu maknanya diambil dari perkataan rangka undang-undang. So undang-undang yang dicadangkan tapi belum diluluskan lagi. Bila dah dinilai, disetujui oleh sultan, barulah dijadi undang-undang negeri tersebut. Now, clear or not? Okay. Supaya kamu dapat gambaran, oh macam ni. Okey, ada apa-apa tak yang tak apa, kalau tak faham boleh tanya. Kalau tang mana yang tak faham boleh bertanya. Jangan risau, cikgu boleh jawab. Ingat, okey, sistem kerajaan persekutuan dia ada dua unit. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dia memang ada dua unit yang berbeza. Cuma kerajaan negeri akan bantu kerajaan persekutuan lah. Apa-apa pun dia akan refer pada kerajaan persekutuan. Saya lag tadi. Okey, baik. Kat mana yang kau tak terang lagi? Kat mana yang kamu tak terang lagi? Kat mana yang kamu tak faham lagi? Jangan tanya semua. Kerajaan negeri. Okey, baik. Yang atas ni kerajaan persekutuan. Okey, ada Persuruhan Tinggi British. Okey, dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Dan sultan-sultan setiap negeri menjadi ahli majlis raja-raja untuk membantu Persuruhan Tinggi British. Di peringkat kerajaan negeri, di peringkat kerajaan negeri pula, kuasa paling tinggi ialah sultan. Kemudian dia ada Dewan Perundangan Negeri. Dan Dewan Perundangan Negeri tugas dia untuk apa? Untuk yang ini. Untuk merangka undang-undang. Di mana rang undang-undang ini ialah undang-undang yang dicadangkan. So Dewan Perundangan ini akan report kepada sultan untuk penilaian dan persetujuan sultan. Selepas sultan setuju dengan undang-undang itu, maka rang undang-undang itu akan bertukar menjadi undang-undang. Dia macam tu. Maknanya sebelum ni, let's say lah, katakanlah rang undang-undang rang undang-undang cukai negeri. Ini dicadangkan. Contoh kemudian melalui proses penilaian iaitu perbincangan dengan Dewan Perundangan Negeri dengan sultan, sultan pun setuju, akhirnya rang undang-undang cukai itu akan bertukar namanya menjadi apa? Menjadi undang-undang
Okey, Undang-Undang Cukai. Okey, 1949 contohnya. Macam itulah. Okey. So, rang Undang-Undang Cukai Negeri ini perlu melalui proses penilaian dan persetujuan Sultan sebelum dia bertukar menjadi satu undang-undang cukai. Dia macam tu. Okey. So, rang tu maknanya rangka. Ya, rang tu ialah rangka yang belum diluluskan oleh sultan dan sebagainya. Okey. Right. So memang macam tu korang ni. Okey. Kalau setakat baca je nota tu memang tak faham. So kena lukis juga. Nasib baik bukan lukis pemandangan. Kalau lukis pemandangan tak tahu berjadi. Baik. So itu kuasa raja-raja Melayu. Bermakna kita dah tengok perundangan pentadbiran dan kita dah tengok kuasa raja-raja Melayu. Kemudian kita tengok perundangan. Okey, macam cikgu cakap tadi, perundangan ya. Majlis Perundangan Persekutuan tadi akan diketuai oleh Pesuruhjaya 3 British. Kita dah tahu dah tengok dah tadi, carta tadi. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan mencakupi, maknanya meliputi hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan juga percukaian. Dan rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Okey. Di sini gambar raja tadi, yang ini kita perlu juga tuliskan sekiranya kat sini rang undang-undang yang dibuat di peringkat kerajaan persekutuan ya. So rang undang-undang rang undang-undang juga perlu melalui Majlis Raja-Raja Melayu. Melalui perkenan Raja-Raja Melayu yang ini ya, rang undang-undang yang dibuat oleh Majlis Perundangan perlu melalui Majlis Raja-Raja Melayu sebelum ianya boleh dijadikan sebagai undang-undang persekutuan. Oleh undang-undang persekutuan. So nampak tak di sini bahawa sebenarnya apabila menjadi gini, nampak tak engkau orang yang ini, perkara paling penting yang ini. Ni dan yang ini. Korang nampak tak yang ini? Di mana raja-raja telah mendapat kuasa balik. Iaitu kuasa untuk mengesahkan dan meluluskan undang-undang. Semasa Malayan Union, raja-raja tak ada kuasa ni. Raja-raja tak ada kuasa ini. Tapi sebab itu raja-raja marah. Engkau nak buat undang-undang kau suka hati je. Kau tak tanya pun kita orang ni. Kami ni raja-raja. Jadi apa-apa undang-undang nak buat dalam negeri kami, kena tanya kami dulu. Sekarang, Persekutuan Tanah Melayu 1948, raja-raja telah diberikan kuasa semula. Untuk meluluskan undang-undang di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri. Sekarang, raja-raja dapat balik kuasa. Betul tak? So inilah mereka mahu. Boleh faham? Yang penting kamu faham. Okey, macam tu. Betul. Kita pula darah tanah air, mereka tu makan sambal nasi lemak pun tak boleh tahan. Ya, betul. Betul. Okey. Jadi kita telah lihat pentadbiran, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu, iaitu pentadbiran, kemudian juga kuasa raja-raja Melayu dan juga dari sudut perundangan. So kita dah tengok dah. Baik. Keempat, kewarganegaraan. Baik, isu kewarganegaraan. Kita lihat di sini ya. Semasa Malayan Union, jus soli. Kita tahu, jus soli Malayan Union guna jus soli. Iaitu cikgu take note kat sini, Malayan Union menggunakan prinsip iaitu prinsip jus soli. Ataupun sebenarnya kalau ikutkan betul-betul bahasa Latin dia bahasa Latin sebenarnya jus soli. Jus soli iaitu bermaksud sebenarnya adalah prinsip anak bumi ataupun prinsip orang asal di tanah Melayu. Macam itulah. Itu maksud jus soli. Dan
Okey, untuk kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini, okey, kewarganegaraan secara, okey, kita lihat di sini ada dua. Okey, ada dua kewarganegaraan. Pertama, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Dan satu lagi, kewarganegaraan nombor dua, kewarganegaraan secara pendaftaran. Di mana kalau kita lihat, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang ini, iaitu jus soli. Okey, maknanya kuat kuasa undang-undang lah. Jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan juga rakyat British. Mana satu ni cikgu? Okey, ini dah dia. Apa itu rakyat raja dan apa itu rakyat British? Rakyat raja ialah orang Melayu dan juga orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Manakala rakyat British ialah mereka yang lahir di Melaka, Pulau Pinang dan mana-mana tanah jajahan British yang lain. Maksudnya di sini, rakyat raja ialah orang Melayu dan orang asli, okay, yang tinggal di negeri-negeri Melayu yang ada sultan. Okey, kena ingat semua negeri memang ada sultan kecuali Melaka dan Pulau Pinang. Melaka dan Pulau Pinang tak ada sultan. Jadi, mereka yang lahir di Melaka dan Pulau Pinang, okey, dan mana-mana tanah jajahan British seperti lahir di Singapura ke, so itu dipanggil rakyat British. So ada dua kategori je. Ada dua kategori sahaja. Okey. Jadi, kalau kita lihat, mereka ini, rakyat raja dan rakyat British, mereka ini automatically rakyat Persekutuan Tanah Melayu 1948. Automatically. Kuat kuasa undang-undang ni maksudnya automatik lah. Dan pemohon yang lahir, maknanya kalau dia mohon, YPP dan Melaka don't have sultan, alamak, kan? Alamak. Alamak. Itu yang cikgu boleh cakap. Kenapa Pulau Pinang dan Melaka tak ada sultan? Mesti korang lupa. Korang tak ingat ke masa form 3 dulu korang belajar, iaitu sejarah tingkatan 3 bab yang kedua, iaitu pentadbiran negeri-negeri selat apabila Francis Light mengambil Pulau Pinang. Dan korang lupa ke bahawa Stamford Raffles ambil Singapura? Sebelum tu Pulau Pinang siapa punya? Kedah punya kan? Dan juga Singapura memang Johor punya. Dan Melaka, ingat lagi tak? Selepas Portugis menguasai Melaka, lepas sudah tak ada dah sultan. Lepas tu Portugis memerintah, lepas tu Belanda memerintah. Yes. Since then, memang tak ada sultan dah. So Melaka pun tak ada sultan, Singapura pun asalnya Johor punya pun tak ada sultan, Pulau Pinang asalnya Kedah pun tak ada sultan juga. Okay. Jadi sebab itu sejarah form 3 dan sejarah form 4 dia ada kaitan sebab dia continuity ataupun dia ada kesinambungan dia. Dia ada kesambungan dia. Jadi nampak tak? Okay. Ya, betul. Sampai sekarang negeri Melaka memang tak ada sultan. Tak ada sultan. Tapi adalah dekat Facebook. Ada orang mengaku dia tu Sultan Melaka. Okey, ada. Dia mengaku dia Sultan Melaka. Dan semua orang nak gelakkan dia. Sebab apa? Tak ada bukti. Tiba-tiba nak mengaku dia Sultan Melaka. Kemudian dia kat Facebook pakai tagline. Dah ketangkap kan? Tak tahulah. Kan? Tapi yang bestnya dia guna ayat apa? Dia guna ayat okey. Better kan? Yang tak heran tu better is better. Tak tahan. Itu dia. Better is better. Jadi memang tak boleh belah dia. Macam pernah dengar. Ya, betul. Korang cari kat Facebook memang ada sampai sekarang lagi. Bukan Sultan Melaka mangkat di Melaka. Itu Sultan Johor, Farimah. Itu Sultan Melaka yang last. Sultan Mahmud Shah tu.
Tapi tu waktu tu dah Johor. Baik ayat dia Johor. Ya betul ya. Ayat dia memang baik lah. Okey. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan Melaka dan juga Pulau Pinang. Baik. Okey. Pemohon yang lahir di luar negeri. Kalau pemohon tu yang lahir di luar daripada negeri, ayahnya luar negeri, ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Contohnya macam katakanlah si Fariba ni dia lahir dekat Pakistan. Tapi mak dengan ayah dia ataupun ayah dia memang orang Melayu ataupun orang Penang. Bermakna Fariba tu sendiri adalah kira kata sebagai warga negara tanah Melayu secara kuat kuasa undang-undang. Sebab bapa dia orang tanah Melayu. Macam tu. So penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu juga dikira sebagai kuat kuasa undang-undang, rakyat raja dan mereka yang telah serasi memahami adat resam bertutur bahasa setempat boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Boleh memohon untuk menjadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik, itu kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Tapi kalau yang nak mendaftar, sekarang agak dah faham. Okey, Fadil faham. Baik, kewarganegaraan secara pendaftaran. Mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermastautin. Baik, bermastautin itu bermaksud tinggal dan menetap. Selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Maknanya dia telah tinggal di sini selama at least 15 tahun. At least Dan seseorang itu juga perlu mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta bersetuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. So yang ini, kewarganegaraan secara pendaftaran ini adalah dibuka untuk golongan secara umumnya, dibuka untuk golongan bukan Melayu. So contohnya golongan bukan Melayu seperti orang Cina, orang India yang memang dah lama tinggal di tanah Melayu, dah 15 tahun, dah 16 tahun, dah dekat 20 tahun duduk di sini, anak pinak kat sini, bekerja sini semua. Kemudian tingkah laku yang baik, tak ada rekod jenayah apa semua, maka mereka boleh berdaftar sebagai warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Nampak tak? So kewarganegaraan at least diketatkanlah. Jus soli ni siapa-siapa yang lahir je terus jadi kan. Masa Melayu Union terus jadi warga negara. Tak boleh lah. Ya betul. Maknanya ini menunjukkan bahawa untuk foreigners yang memang benar-benar datang sini untuk bekerja mencari rezeki dan juga mencintai tanah Melayu dengan menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan setuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. So ini untuk golongan bukan Melayu yang begini, maka mereka layak untuk memohon kewarganegaraan. So kewarganegaraan ada dua, ingat iaitu kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang dan secara pendaftaran. Jadi kita lihat inilah dia. Ini Ahli Majlis Mesyuarat Negeri, Ahli Mesyuarat Majlis Negeri pada 1 Februari 1998. Okey, Uskor. So kalau kita lihat di sini, melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, melalui perjanjian inilah Raja-Raja Melayu diberikan semula kedaulatan baginda. Dan selain itu, Tanah Melayu mendapat taraf naungan dan syarat kewarganegaraan juga telah pun diperketatkan. Jadi inilah kita kata sebagai kebaikan
penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 bagi menggantikan Malayan Union. Baik. Jadi kita telah lihat ada 4 perkara dalam ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu dari sudut pentadbiran, kemudian dari sudut kuasa Raja-Raja Melayu, dari sudut perundangan dan juga dari sudut kewarganegaraan. So kita telah lihat 4 ciri iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik. Sebelum kita meneruskan kesan penubuhan ini, ada soalan nak tanya apa-apa tak? Kesan penubuhan. Sebelum kita teruskan kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948, ada tak apa-apa soalan yang ingin kamu tanyakan? Ya. Okey. Ada nak tanya ke? Sebab kita dah nak habis dah ni. Dah alang-alang kita habiskanlah. Tak ada okey, baik, baik. Tak ada ke British yang stopkan PTM? Tak ada. Yang cuba untuk stopkan PTM? Tak ada. Sebab British bersetuju. Tapi nanti kita ceritalah. Nanti kita cerita. Baik. So kita telah lihat tentang ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Subtopik terakhir dalam bab 5 ini iaitu 5.4. Apakah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Ada. Habis bab ini, cikgu akan bagi nota. Macam biasalah. Cikgu bagi nota beserta latihan. So don't worry. Habis bab ni cikgu bagi. Okey? Terbaik. Jangan risau. Tapi kalau benda-benda yang macam apa tahu? Macam cikgu selalu conteng macam ni kan? Benda-benda macam ni, cikgu rasa kamu patut take note lah benda ni. Supaya kamu lebih faham. Benda-benda macam ni, kamu patut take note lah. Supaya kamu sekali imbas kamu tahu, sekarang dah faham. Dia macam tu. Okay. So penting untuk kamu kuasai benda-benda ni supaya memudahkan kamu untuk faham. Okey, baik. Kita lihat kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Secara umumnya, kesan dia yang pertama, yang ini, iaitu telah mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Di mana kita tahu Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini telah kembalikan kuasa Raja-Raja Melayu semula dan Majlis Raja-Raja telah diwujudkan melalui peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Majlis ini dipengerusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu dan anggotanya semua 9 orang Raja Melayu. Memanglah nama pun Majlis Raja-Raja kan. Dan Pesuruh Jaya Tinggi perlu memastikan bahawa Raja perlu dirujuk. Maknanya kena refer Raja dulu terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Maknanya perkara-perkara berkaitan bidang kuasa kerajaan persekutuan kena refer pada Sultan juga. Even Pesuruh Jaya Tinggi pun kena make sure benda itu berlaku. Maknanya kedudukan Raja-Raja Melayu ini telah pun dapat pengiktirafan lah. Yang kedua, iaitu dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dapat menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, di mana pembentukan Perjanjian Persekutuan Melayu 1948 telah mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Maknanya di sini, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai penduduk asal telah pun dijaga. Melalui macam mana dijaga cikgu? Yang ini iaitu melalui kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Nampak tak? Iaitu terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. So di sini kalau kita lihat rakyat raja, yang mana kalau kita lihat ialah orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan, itu dikira sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan istimewa orang Melayu.
Itu maksud dia. Okey, dah diberi speciality kat situ. Namun begitu, jangan risau, kepentingan kaum-kaum lain juga tidak diabaikan. Maknanya dalam perjanjian ini juga mengiktiraf kepentingan sah kaum-kaum lain. Ya betul Fadibah. Kamu tu rakyat British walaupun muka Pakistan. Walau keturunan Iran tapi kau tetap orang Malaysia jugalah tapi rakyat British. Yalah. Mana-manalah. Okey. Baik, so yang pertama mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu, itu kesan dia. Yang kedua, dapat menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Yang ketiga, membuka ruang kewarganegaraan. Di mana penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Dan orang Melayu tetap diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan kedudukan istimewa. Maknanya di sini, ruang kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu juga dibuka. So orang bukan Melayu yang telah menetap di sini 15 tahun ataupun lebih, boleh bertutur dalam bahasa Melayu, tidak ada rekod jenayah, mereka juga boleh memohon jadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu 1948. So, ini membuka ruang kewarganegaraan kepada golongan bukan Melayu seperti orang Cina dan orang India yang ada pada waktu itu. So, ini 3 kesan penubuhan dia. Mengembalikan kedudukan Raja Melayu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, dan juga membuka ruang kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu. Dan juga yang keempat, mewujudkan kerjasama kaum. Jadi, kerjasama kaum ini dapat memupuk perpaduan. Jadi, Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu telah membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama antara kaum melalui penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau dipanggil Communities Liaison Committee ataupun CLC. So, kebanyakan cadangan-cadangan CLC ini telah dimasukkan ke dalam usul perundangan yang mana cadangan CLC ini telah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan jawatan kuasa inilah berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. So, Persekutuan Melayu 1948 telah merintis ataupun membuka jalan kepada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 yang sekaligus membawa kepada kemerdekaan. Jadi, Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain di samping membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Pemimpin dan rakyat sama penting dalam usaha mendukung perpaduan bangsa. Gabungan kuat antara rakyat dengan pemimpin yang mana dipayungi oleh Raja-Raja Melayu berjaya merungkai percaturan dan rancangan rapi yang disusun oleh pihak British untuk melemahkan orang Melayu. So inilah dia gambar-gambar. Kalau kita lihat ahli mesyuarat cadangan penubuhan Persekutuan Melayu 1948 dan ini pada tahun 1946 dan ini persidangan Majlis Raja-Raja Melayu pada 15 Februari setelah Malayan Union dibubarkan dan digantikan dengan Persekutuan Melayu 1948. Baik, paling penting mungkin ramai yang lupa, mungkin tak tertulis kat sini. Sebelum cikgu lihat balik. Baik. Kalau soalan tanya bilakah Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan? Iaitu Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 1 Februari 1948. Ingat tarikh tu? Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan secara rasmi.
Ingat tu. Okey. Iaitu antara tarikh-tarikh penting yang kamu kena ingat adalah seperti antaranya 1939 kita tahu itulah permulaan Perang Dunia yang kedua. Kemudian 1941 permulaan Perang Dunia yang kedua iaitu Perang Pasifik. Di mana kita tahu Perang Pasifik ni di mana permulaan Jepun mendarat di tanah Melayu. Ini tarikh-tarikh tahun-tahun yang penting-penting. Kemudian selepas itu kita tahu bahawa 1945 Jepun kalah. Kalah perang. Dalam perang 1945. Kemudian kita tahu juga bahawa 1946 maka Malayan Union ditubuhkan. Pada bila? Kalau kita nak spesifik lagi iaitu pada 1 April 1946. Dan seterusnya iaitu pada 1 Februari 1948 ditubuhkan pula PTM 1948. So ini adalah tarikh-tarikh dan tahun-tahun yang memang penting untuk kamu ingat supaya kamu tahu kronologi cerita. Kronologi cerita. So kalau kamu perhatikan kalau mengikut tahun ni, ini dalam bab yang bab 3. Yang ini pun bab 3 juga. 1 April Millennium semua ni, ini adalah bab yang keempat. Ini bab 3, ini bab 4. Februari PTM ini adalah bab yang ke-5. Perasan tak? Dia dah susun ikut tahun dan ikut bab. Sebab itu senang nak ingat sebenarnya. Sebab itu sejarah tingkatan 4 sebenarnya senang lagi. Senang lagi. Okey, baik. So, dengan itu maka kita telah pun menamatkan bab yang ke-5 iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948 di mana kita telah bincangkan tentang latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu dan juga kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. So, kesimpulannya bab ni memang best dan bab ni ringkas dan mudah nak ingat. So, kalau kamu ada mana-mana yang tak faham dan kalau ada soalan, sila boleh bertanya sekarang. Nak tanya, silakan tanya. Ada soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Ya, mungkin Adriana nak tanya, Sindan, Wafi, Farisha. Ya, Faribah.